Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya, topik yang masih lagi menjadi perbincangan di kalangan rakyat Malaysia. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Pelan Pemulihan Negara, Kelangsungan Sektor Ekonomi. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa bersama kita lagi sebenarnya untuk bercakap tentang isu ini. Jadi selamat datang semula kepada yang berbahagia, Datuk Johan Mahmud Marekan, iaitu Pengarah Belanjawan Negara di Pejabat Belanjawan Negara ataupun NBO. Jadi Datuk, bersama kita lagi. Terima kasih kerana undang saya sekali lagi. Ya. Dan kepada anda, ini macam saya katakanlah topik yang mendapat perhatian daripada rakyat Malaysia, pelbagai pandangan dan juga pendapat yang telah pun dilontarkan apabila Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan Pelan Pemulihan Negara. Jadi kalau anda juga ada soalan, ada pandangan, ada pendapat yang mungkin ingin anda kongsikan bersama kami, jangan lupa dua talian kami sediakan kepada anda di 03 26979767 dan juga 0326979768. Dan seperti biasalah, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, ini sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya, Datuk Johan ya. Ramai yang memberi pandangan dan juga pendapat. Ada yang mengeluarkan pelbagai persepsi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan Pelan Pemulihan Negara. Soalan yang direct kepada Datuk Johan ialah mengapa Pelan Pemulihan Negara ini dibentangkan? Terima kasih Datuk. Saya rasa saya perlu bagi sedikit latar belakang. Sebab untuk tahun 2021 kita bermula dengan harapan besar bahawa tahun 2021 merupakan satu tahun pemulihan selepas apa yang dialami tahun lepas. Tapi lepas ada gelombang terkini pada awal tahun, kerajaan telah melaksanakan PKP 2.0 pada bulan Januari. Lepas itu setelah pulih seketika, kes naik semula dan kerajaan pun baru-baru ni bermula bulan Mei, tetapi pada 1 Jun melaksanakan PKP menyeluruh. Dalam konteks itu, terutamanya dari segi rakyat dan juga sektor swasta, dia membangkitkan suasana ketidaktentuan sama ada ini akan jadi satu fenomena tutup ekonomi, buka kes naik, buka sekali lagi, tutup sekali lagi, macam satu kitaran cycle of stop start ekonomi. Dan ini juga sebenarnya akan menjejaskan bukan sahaja dari segi ekonomi, tapi yang penting sekali dari segi rakyat, keupayaan rakyat untuk mencari nafkah untuk kehidupan seharian. Dan terutamanya bila PKP menyeluruh yang pada awalnya bermula 1 Jun telah dilanjutkan, pada awalnya diumumkan untuk 2 minggu, lepas itu diumumkan untuk dilanjutkan 2 minggu lalu. Ia juga membangkitkan ketidaktahuan berapa lama lagi perlu bertahan dalam keadaan PKP menyeluruh. Dan ketidaktentuan ni dalam konteks ekonomi dia jadi satu mungkin resepi utama untuk kegawatan ekonomi jika syarikat dalam keadaan tidak tentu menangguhkan keputusan pelaburan, menangguhkan keputusan untuk mengambil pekerja baru, ataupun ada yang saja terus berputus asa dan melepaskan perniagaannya. So isunya is there light at the end of the tunnel? So dengan itu adalah sangat kritikal untuk kerajaan untuk mengemukakan, untuk menjelaskan kepada rakyat satu plan pemulihan, exit plan, iaitu Pelan Pemulihan Negara, untuk diperincikan supaya rakyat dan juga sektor swasta dapat memahami apa yang perlu dibuat bersama untuk negara kita pulih kembali, untuk negara kita keluar daripada PKP menyeluruh kepada situasi di mana kita semua dapat pulang kepada norma kehidupan sebaik boleh, dan supaya kita dapat mengatasilah kemelut COVID-19. So apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat adalah satu
plan menunjukkan fasa PKP di mana secara berperingkat dari satu fasa ke fasa yang selanjutnya, ia secara beransuran membukakan ekonomi. Sebab pada fasa satu dia masih ketat dari segi hanya sektor perlu saja dibuka, aktiviti sosial dan kawalan pergerakan yang agak ketat. Fasa 2 ada pembukaan sikit lagi, tapi masih ketat. Dia masih ada hanya senarai sektor yang perlu. Ke fasa ketiga dah mula mungkin pembukaan ekonomi yang lebih ketara, dengan senarai negatif lah, iaitu semua aktiviti dibenarkan kecuali sektor-sektor yang tertentu, dan akhirnya sektor 4 lah di mana kita dapat membuka secara lebih menyeluruh dari segi aktiviti ekonomi dan juga dari segi aktiviti sosial. Tapi untuk membolehkan peralihan satu fasa demi fasa, ia memerlukan pencapaian beberapa indikator. Dan saya balik kepada kenapa PKP menyeluruh telah dilaksanakan. Sebenarnya kerajaan juga memberi pertimbangan sehabis baik, kerana bukannya satu keputusan senang untuk membuat PKP menyeluruh, kerana ramai akan terkesan dari segi kebolehan mencari pendapatan. Tapi PKP menyeluruh yang bermula pada 1 Jun terpaksa dibuat atas 3 faktor utama. Yang pertamanya adalah dari segi penularan wabak COVID dalam masyarakat, dengan pada hujung Mei telah mencecah 9,000 kes. Keduanya, sistem kesihatan awam sudah dalam keadaan tertekan, dengan kapasiti ICU hampir digunakan sepenuhnya. Dan ketiganya, pada masa hujung Mei masih ramai belum lagi terlindung dari segi vaksinasi. Pada hujung Mei hanya mungkin dalam lingkungan 5% saja yang sudah terima vaksinasi. So, dalam keadaan itu terpaksa dilaksanakan PKP menyeluruh. Satu, untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID. Keduanya, untuk memastikan diberi ruang bernafas supaya sistem kesihatan awam tidak lumpuh. Dan ketiganya, untuk memberi lebih masa supaya ditingkatkan dari segi peratusan ataupun penduduk yang menerima vaksin. So dari perspektif 3 faktor ini, kerajaan telah mengenal pasti dan menetapkan 3 indikator. 3 indikator untuk seperti a health indicator of the state of COVID dengan ekonomi. So ianya untuk membolehkan pembukaan secara beransuran. So yang 3 indikator ni, yang pertamanya ialah dari segi situasi penularan COVID, dan ia guna indikator proksi bilangan kes baru harian. Keduanya dari segi keadaan sistem kesihatan awan, dan ketiganya ialah peratusan pencapaian vaksinasi lah. So seperti mana yang telah diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai contoh lah untuk beralih daripada fasa 1, iaitu yang PKP menyeluruh pada masa ini, kepada fasa kedua, iaitu di mana dilonggarkan sedikit dari segi bilangan sektor yang dibenarkan buka. Ia memerlukan pencapaian ketiga-tiga indikator, dan ditetapkan nilai ambang bagi setiap satu indikator. So dijangka mungkin pada hujung bulan Jun ataupun awal bulan Julai, diharapkan bahawa kes dapat menurun di bawah paras 4,000 kes. Keduanya, kita nak pastikan bahawa sistem kesihatan awam bukan lagi kritikal, dan dari segi kapasiti ICU di peringkat sederhana lah. Mungkin boleh lebih, biasanya dia gunakan indikator, mungkin dia dah turun di bawah 70% penggunaan katil di ICU. Dan ketiganya, kita dah dapat mungkin mencapai 10% penduduk dah dapat 2 dos vaksin. So dengan pencapaian tersebut, ia membolehkan peralihan daripada fasa pertama ke fasa kedua. Tapi walaupun kerajaan mungkin menjangkakan di antara hujung Jun ataupun awal Julai, peralihan itu tidak berdasarkan tarikh, dia berdasarkan
data. Dia mesti memenuhi ketiga-tiga nilai ambang sebelum beralih. Dan selanjutnya bagi tiap satu peralihan daripada fasa 2 ke 3, fasa 3 ke 4, bagi tiap peringkat ada dikenal pasti nilai ambangnya, dan menjurus kepada di penghujungnya dari fasa ketiga ke 4, bila kita nak mungkin membuka secara lebih menyeluruh, ia mesti di tahap di mana kes sudah agak rendah, di bawah 500, so dalam keadaan yang agak selamat. Dan sistem kesihatan pun tak ada dalam tekanan, dia mempunyai kapasiti yang mencukupi, dan juga vaksinasi sudah sampai 60%. Dia lah mendekati kepada tahap imunisasi berkelompok supaya dalam keadaan itu selamat untuk dibuka. So ini menunjukkan tiap fasa ia memerlukan pencapaian nilai ambang yang ditentukan. Tapi dalam semua ini, yang penting sekali ialah ini bukan saja usaha kerajaan, ia memerlukan peranan penting untuk rakyat dan juga majikan sektor swasta untuk memastikan bahawa kita sama-sama memastikan bahawa kita juga membantu memutuskan rantaian, membantu mengurangkan penularan kes COVID dalam masyarakat. Juga sebagai rakyat juga sama ada diri sendiri, keluarga dan rakan-rakan sama-sama juga mendaftar dan mendapatkan vaksin supaya dalam keadaan di mana kita mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, kita semua dapat keluar daripada keadaan kini yang PKP menurut, dan dapat menikmatilah kembalinya ke kehidupan harian seperti sebelum ini. Okey, panjang lebar sebenarnya penerangan yang diberikan oleh Datuk Johan, tapi amat jelas sebenarnya. Tapi ada juga Datuk, pandangan di luar sana, persepsi daripada segolongan masyarakat yang mengatakan bahawa pelan pemulihan negara ini dilakukan dalam situasi yang agak terburu-buru, seolah-olah tidak ada perancangan yang detail dan sebagainya. Barangkali ramai juga yang tidak melihat pelan pemulihan negara ini dari aspek filosofinya, daripada aspek kepentingannya dan sebagainya. Jadi ada juga yang mengatakan, walaupun mungkin agak sensitif sikit, tapi mengatakan bahawa sebenarnya pelan pemulihan negara ini diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hanyalah semata-mata untuk menyelamatkan kerajaan yang sedia ada sekarang ini. Komen sikit. Saya rasa sekarang ada semua yang suka komen dan mengkritik tanpa asas. Saya rasa yang penting sekali bila kita lihat kepada pendekatan yang diambil, di mana kita mementingkan dari segi penilaian risiko sama ada penularan dalam masyarakat ataupun dari segi sistem kesihatan, dari segi tahap penggunaannya dan juga tahap ini bukannya perkara baru. Sebenarnya kerajaan kian lama, sebenarnya sejak awal COVID dilaksanakan, dan setiap minggu pihak Kementerian Kesihatan di peringkat mesyuarat MKN, sidang MKN yang penulisan Yang Amat PM sendiri, dia selanjutnya akan memantau dan melaporkan dari segi keadaan ataupun situasi dari segi penularan COVID dalam masyarakat, dan juga dari segi apa yang boleh dikatakan capacity to respond, keupayaan sistem kesihatan untuk menangani keadaan COVID. Itulah satu yang selalunya dititik beratkan dan selalu juga dilaporkan dalam mungkin dalam laporan Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan. So, itu bukannya satu perkara baru, tetapi dan juga dari segi program vaksinasi, itulah satu perkara yang telah diutamakan dan dipentingkan oleh kerajaan dari pengumuman daripada dalam Belanjawan 21 untuk mengatasi berapa banyak peruntukan untuk melaksanakan ni, dan baru-baru ni juga dalam mana sama ada package permai ataupun pemekasa diutamakan program imunisasi COVID kebangsaan ni. So dalam konteks terburu-buru, sebenarnya semua elemen kepada pelan pemulihan negara saya rasa sudah mula dirangka dan diaturkan sejak awal tahun. Tetapi mungkin apa yang ramai tak nampak, ataupun mungkin apa yang orang ramai nampak ialah tiap kali kerajaan mengumumkan satu package. So apa yang nampak, bila kerajaan umumkan prihatin, umumkan penjana, umumkan dalam tahun ni pun ada permai, pemekasa. So mungkin isunya ialah dia hanya nampak
satu-satunya package secara individu, dia mungkin tak dapat nampak apa kaitannya satu package pada satu package yang lain. Dan seperti mana saya pun mulakan bicara pada hari ini ialah di mana dengan pelaksanaan PKP yang terkini, dia tak nampak bagaimana apa arah dari sini, tak nampak. So dalam konteks tersebut, so kerajaan telah mengaturkan ataupun mensusunkan apa aspek utama untuk semua faham apa yang diperlukan dari segi bergerak daripada situasi sekarang kepada situasi di mana kita dapat buka. So untuk memberi mungkin lebih harapan kepada rakyat untuk memahami apa yang diperlukan supaya mereka juga sama-sama untuk membantu kerajaan lah. So saya rasa yang kalau nak kata terburu ini bukan satu yang adil lah dilontarkan sebab mungkin isu-isu mungkin telah disebut di pelbagai platform, saja isu dia mungkin dia tak diintegrasikan ataupun dikumpulkan dalam satu dokumen untuk membantu rakyat dan sektor swasta untuk memahami logik di belakang apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan kian lama lah. Sebab ini semua bergerak ke arah ini. Boleh saya mencelah satu isu juga yang dimainkan begitu meluas sebenarnya. Bila kita bercakap tentang pelan pemulihan negara, tadi pun Datuk juga ada sentuh apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh kerajaan. Tetapi ramai di luar sana yang melihat ataupun mengharapkan sesuatu yang luar biasa sebenarnya daripada pelan pemulihan negara itu sendiri. Mungkin mereka melihat daripada pakej-pakej yang berbentuk rangsangan ekonomi bila kita bercakap untuk memulihkan keadaan ekonomi negara. Sebelum ini pun kerajaan banyak memberi pakej-pakej rangsangan ekonomi, tetapi mereka juga mungkin mengharapkan begitu sebenarnya dalam pelan pemulihan negara ini, tetapi tidak nampak. Jadi itu yang mengecewakan mereka barangkali. Mungkin Datuk ada alasan tersendiri kenapa itu pakej rangsangan berbentuk begitu tidak diperkenalkan dalam pelan pemulihan negara. Mungkin saya perlu jelaskan beberapa isu. Saya rasa yang pertamanya dengan bila dilaksanakan PKP menyeluruh, kerajaan telah mengumumkan pakej Pemberkasa Plus untuk menangani terutamanya isu yang berbangkit pada bulan Jun ini semasa PKP menyeluruh. Tapi sebenarnya dari segi Pemberkasa Plus juga pun perlu dilihat dalam konteks pakej-pakej yang sebelum ini. Sebab pakej Pemberkasa Plus bukan pakej yang ke-7. Kalau diambil ke-7 package ni, dia bernilai satu angka yang agak besar, 380 bilion. Dan daripada 380 bilionnya, sebenarnya 200 bilion sudah disalurkan dalam ekonomi dan telah pun memanfaatkan lebih daripada 20 juta rakyat Malaysia dan juga lebih daripada 2.4 juta perniagaan. Tapi satu aspek 200 bilion sudah dibelanjakan. Tapi maknanya juga ada tinggal 100 lebih bilion lagi untuk di dalam proses pelaksanaan. So sebenarnya mungkin nampak pakej-pakej yang baru-baru ini diumumkan mungkin tidak sebesar apa yang diumumkan pada tahun lepas. Tapi ini berbangkit kerana yang diumumkan masih dalam proses pelaksanaan. Sebenarnya nilai dia masih tinggi yang masih dilaksanakan. Tapi yang pentingnya dalam mengumumkan pelan pemulihan negara, ia cuba menangani isu bila seperti mana yang saya cuba jelaskan, rakyat mungkin dia hanya tengok satu package demi satu package. Dan mungkin dia pun terfikirnya okey, apa yang kerajaan akan buat selanjutnya, apa yang mungkin Yang Berhormat Perdana Menteri ingin membantu untuk mendapat kefahaman semua. Satunya, kerajaan memang committed untuk melaksanakan apa yang diperlu di setiap keadaan, sebab kerajaan akan terus memantau situasinya dalam tiap pelaksanaan sama ada PKP atau kerajaan akan memantau kalau ada golongan yang terjejas, akan mengeluarkan bantuan yang diperlukan ataupun memadai kepada situasinya. Tetapi ianya diumumkan pelan pemulihan negara supaya dalam apa jua akan perlu dilaksanakan dari sekarang hingga ke hujung tahun, pihak kami di Kementerian Kewangan dan juga bersama dengan agensi kerajaan yang lain, mungkin setelah fasa 1 ni selesai dan kita beralih ke fasa 2, mungkin perlu juga dikaji
apakah ada bantuan dan pakej yang perlu dibuat untuk fasa kedua. Tapi apa yang kerajaan nak menitik beratkan pada masa ini, jangan fikirkan dulu apa yang akan diumumkan dari segi bantuan. Ini kerajaan memang committed untuk memastikan mereka yang tidak akan dibantu. Tapi untuk memahami bahawa selain daripada apa yang kerajaan dapat buat, ianya memerlukan juga sokongan usaha rakyat dan pihak swasta untuk bekerjasama dengan kerajaan untuk mencapai nilai-nilai ambang yang telah dikenal pasti, supaya kita sama-sama dapat keluar daripada kemelut COVID-19 ini dengan beralih. Sebab sekadar mana yang kerajaan boleh beri bantuan, yang sebaiknya masih adalah untuk kita semua mengamalkan menjalankan social dan SOP. Kita semua pastikan kita memutuskan rangkaian penularan jangkitan COVID, dan kita semua mendapatkan dari segi perlindungan dari segi vaksinnya. Hanya bila faktor-faktor ini semua telah diselesaikan, baru kita dapat semua menikmati keadaan yang mungkin lebih balik kepada norma yang sebelum ini. Okey, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, dan tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan saya percaya daripada apa yang disebut oleh Datuk Johan, barangkali anda juga ada pandangan-pandangan tersendiri yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami. Jadi saya ingatkan lagi dua talian kami sediakan kepada anda seperti biasa, 0326 979767 dan juga 0326979768. Panggil kami, luahkan pandangan anda dengan terbuka, kerana inilah peluang yang baik sebenarnya untuk anda memahami apa yang dimaksudkan dengan plan pemulihan negara. Kita jumpa lagi selepas ini. Win-win. All wins. MKN yang menentukan tu bukan dia buat sendiri. Ronding yang ada kaitan dengan kesihatan macam mana, yang ada dengan sosial macam mana, sukan, kenapa sukan boleh ke tak boleh macam mana, lepas tu dalam soal ekonomi macam mana. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang plan pemulihan negara, kelangsungan sektor ekonomi. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan berbahagia Datuk Johan Mahmud Marekan, itu pengarah belanjawan negara di Pejabat Belanjawan Negara ataupun NBO. Baik, saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini, Cik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan, bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Cik Abdullah. Waalaikumsalam, ya. Datuk. Ya. Dan juga Datuk ahli panel. Ya. Baru sebelum ni, total lockdown dikatakan dibuat 1 hingga 14 Jun. Ya. Dan lepas tu 15 ke 28 Jun. Ya. Pada bayangan saya ialah total lockdown ni semua tak boleh keluar, tak boleh pergi ke sana kemari dan sebagainya, macam mana di luar negara. Ya. Tetapi nampaknya
kelonggaran tu ada juga, boleh pergi shopping kompleks lah, boleh berjalan-jalan lagi. Ini tak nampak dah total lockdown dia. Ya. Lagi satu tentang kerjaan untuk jika menurunnya penyakit COVID ni akan dilonggarkan, boleh bekerja, pelancongan boleh dibuat lagi, dan penerbangan boleh diadakan lagi. Jadi saya rasa kita tunggu dululah, biar betul-betul negara kita ni pulih semula, barulah kita buat pelonggaran itu. Kerana berlaku beberapa kali dah benda yang sama, bila kita longgar je, dia akan berlaku lagi. Jadi saya rasa pertama sekali kita vaksin tu dia 90% diberikan kepada pekerja dan juga kaki tangan kerjaan. Apa pandangan Datuk? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Saya nak rumuskan apa yang disebut oleh Encik Abdullah itu. In fact, ini juga soalan yang ingin saya tanya kepada yang berbahagia Datuk Johan Mahmud Marekan sebenarnya tu. Bila indikator tentang kedudukan kes COVID-19 itu diambil kira untuk bergerak daripada fasa 1 sehinggalah ke fasa 4 itu. Tetapi kalau kita lihat daripada perkembangan terkini COVID-19, ia tidak menunjukkan satu indikasi bahawa ianya akan turun dengan begitu mendadak sekali. Hari ini pun semalam 5,100 lebih, tetapi hari ini naik 5,500 lebih. Jadi bagaimana itu yang macam Cik Abdullah Osman katakanlah, macam mana nak menjamin bahawa 4 fasa yang ditetapkan dalam pelan pemulihan negara itu, apakah Datuk yakin sebenarnya boleh kita laksanakan ataupun kita capai sebenarnya? Ya. Sebab soalan Encik Abdullah ni ada beberapa peringkat lah. Mungkin saya cuba satu demi satu. Yang pertamanya dia menyebut bahawa total lockdown ni terpaksa dilanjutkan. So isu yang berbangkit ialah di mana dari segi 3 faktor yang saya sebut, dari segi bilangan kes, tahap sistem kesihatan awam dan juga tahap vaksinasi. Bila dipantau ataupun dipertimbangkan dari aspek ketiga-tiganya, kerajaan telah ambil kira bahawa kes tu walaupun dah menurun daripada puncak 9,000, tapi masih dalam lingkungan 5,000 lebih, dan mungkin belum lagi di tahap yang rasa keadaan yang mengizinkan membuka lagi, dan tahap ICU tu masih lagi di tahap 90%. Dengan itu tak sesuai untuk kita lepas daripada total lockdown itu disebabkan dilanjutkan. Tapi yang pemerhatian kedua daripada Encik Abdullah ialah dia rasa macam nampak walaupun total lockdown macam nampak banyak lagi yang beroperasi. Mungkin saya rasa mungkin Menteri menjelaskan situasinya. Walaupun dalam total lockdown dan seperti mana total lockdown yang diumumkan ataupun dilaksanakan di negara-negara seluruh dunia, walaupun total lockdown, semua negara bila dilaksanakan dia masih memastikan supaya sektor-sektor ekonomi perlu masih berjalan. Dan yang pertamanya, yang pentingnya ialah untuk kehidupan rakyat. So sekurang-kurangnya mesti ada dari segi makanan minum tak terjejas. Itulah antara sebabnya sektor pertanian dibenarkan masih beroperasi. Ada 1.8 juta yang bekerja dalam sektor pertanian. Dia dibenarkan 100% untuk aksikan kelangsungan makanan untuk rakyat. Dari segi keperluan utility, elektrik, telekomunikasi, air, mesti masih berjalan untuk memastikan kelangsungan kehidupan harian. Tapi pada masa yang sama, dapat beberapa sektor yang strategik untuk ekonomi, di mana jika ditutup, ia akan membawa kepada kemudaratan yang jangka panjang. Seumpamanya dari segi sektor ekspor utama, seperti sama ada minyak dan gas ataupun elektronik, sebagai contoh. Sektor elektronik di negara Malaysia dia telah berintegrasi dengan dari segi rantaian pembekalan dunia untuk elektronik, dan ini maksud komputer mungkin di Amerika Syarikat bergantung kepada chip yang dihasilkan di Malaysia. Dan isunya jika sektor-sektor ditutup, bukan sahaja akan mungkin menggugatkan isu macam komputer ataupun peralatan perubatan untuk hospital, tapi ianya juga menjejaskan masa depan Malaysia dari segi
dari segi pelanggan, kalau dia menghadapi kekangan dari segi bekalan daripada Malaysia, dia mungkin akan mengalih kepada negara lain. Dan jika dia mengalih, dia akan mengambil masa yang panjang untuk mendapatkan balik kembali. Dan so dari segi apa yang akan akibatnya dari segi pengangguran dan kehilangan perabot itu akan berpanjangan. So dengan itu, walaupun dalam total lockdown, kerajaan memastikan bahawa sektor-sektor yang penting untuk kehidupan harian dan juga sektor-sektor yang strategik untuk ekonomi masih berjalan. Tapi dengan had-had yang ditentukan seperti had 60% untuk kilang-kilang, akhir-akhirnya hanya dalam lebih kurang 20% saja penduduk yang bergerak. Itulah sebabnya jalan masih kosong masa ini. Betul. Kalau kita tengok dari segi check-in MySejahtera, mengurang hampir 60%, menunjukkan penurunan ketara pergerakan. Kalau jika dilihat dari segi penggunaan elektrik juga, menunjukkan satu penurunan yang agak ketara, lebih rendah daripada apa yang digunakan pada PKP 2.0 pada awal tahun ni. So ia menunjukkan bahawa walaupun mungkin ada persepsi nampaknya macam banyak lagi yang masih beroperasi, tetapi ini satu lockdown yang efektif dari segi mengurangkan pergerakan rakyat hanya kepada yang benar-benar perlu. Dan saya rasa dengan kejatuhan kes harian, ia menunjukkan juga keberkesanan lockdown yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Dan sebenarnya ada yang masih merungut yang mungkin terlalu ketat, sebab nak keluar rumah pun tak boleh, hanya 2 orang dalam kereta, tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah, ada sekatan jalan raya. Ini semuanya adalah satu kawalan yang saya rasa perlu dilakukan dan agak ketat yang telah dibuat demi memastikan penambah baik. Okey Tok, kita nak sambung lagi, tapi kita ambil dulu satu lagi panggilan yang ada di talian kita. Ridwan dari Pulau Pinang, agak lama menunggu. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Cik Sekali dan ahli panel. Ya. Okey, soalan saya, saya ini mengenai pada dasar awam. So, kerajaan telah buat dasar awam, plan pemulihan. Plan pemulihan kita tengok plan pemulihan tu, rakyat yang di peringkat luar bandar dan pedalaman tu kurang memahami. Patutnya kerajaan apabila dia buat satu data, terangkan kepada peringkat-peringkat ni supaya mereka memahami apa yang hendak kerajaan tu. Okey, yang kedua, ada nampak adalah etikal adalah akhbar. Kiranya rakyat menerima dos vaksin, dia boleh merentas negeri dan daerah. Tetapi keadaan ini sebaliknya berlaku. Minta ahli panel ulas dalam hal ini. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi respon daripada Datuk Johan. Terima kasihlah Encik Ridwan atas soalan. Tetapi saya rasa bicara seperti malam ni lah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk menjelaskan plan pemulihan kepada rakyat. Tapi saya rasa ini baru dikeluarkan pada hari Selasa, hanya 2 hari saja. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengelaskan dalam ucapannya. Saya rasa menteri-menteri pun akan mula beri perinciannya, dan mungkin dari segi apa lagi mungkin akan diumumkan kelak oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan ialah dari segi perincian dari segi untuk tiap sektor, apa SOP-nya, apa dari segi sektor yang dibenarkan berbuka secara beransuran. Dan ini saya rasa ini akan mengambil masa sedikit, dan kerajaan akan menggunakan channel-channel yang pelbagai lah, bukan saja mungkin menambahlah satu platform sama dengan RTM tentang penerangan dan sebagainya, untuk pastikan kita pastikan bahawa seramai boleh memahami dari segi apa yang diniatkan oleh plan pemulihan, kerana ia memerlukan kita semua sama mendukung usaha ini, terutama sebab ia memerlukan kita semua untuk memahami pentingnya kita memutuskan rantaian jangkitan COVID, dan juga pentingnya untuk kita semua mendapatkan vaksin. Dan mungkin saya perlu jelaskan sedikit, sebab tadi Encik Ridwan sebut dia ingat kalau dapat 2 dos terus dia boleh merentasi. Tapi isunya ialah sebenarnya apa yang diperlukan ialah lebih kepada imunisasi berkelompok.
So bukan secukupnya untuk seseorang satu ke dua untuk mendapatkan vaksin. Ia memerlukan ramai ataupun peratusan yang tinggi daripada masyarakat Malaysia mendapatkan vaksin sebelum kita dapat melonggarkan dari segi kebolehan aktiviti sosial dan ekonomi secara lebih meluas. Okey, Datuk Gulam dari Sabah, saya difahamkan sudah pun ada di panggilan di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk. Ya, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Sarkawi ya. Ya, saya. Berjumpa lagi dengan Datuk Johan pada malam ini. Terima kasih banyak. Ya. So, kalau dibandingkan dengan Amerika, positif COVID 30 lebih juta, sama dengan penduduk kita di Malaysia. Okey. Kematian dia 10 kali ganda dengan kita di Malaysia. Jadi di Amerika sekarang national day semua open. Malahan mereka boleh mewakili negara sehingga sekarang ada bulan tampar seluruh dunia yang berpangkalan di Itali. So apa bijaknya? Rakyat kita yang begitu termasuk sebelum ini dikongkong sehingga tidak ada pekerjaan. Bukan kita to great job, tapi yang ada job tu diberhentikan berbulan-bulan supaya tidak cukup makan. Adakah ini politik supaya mereka ini penyakit COVID-19 ramai yang tidak cukup makan? Saya tahu gejala ini sebelum COVID-19 memang gejala pertama kedua adalah biasalah makan ubat, tidak berbahaya. Tapi apabila kita tidak bagi makan rakyat yang ada kerja, dia akan berpenyakit. So dikaitkan dengan COVID. So adakah ini dikaitkan dengan politik di mana hak rakyat, di mana bersuara, tetapi tidak akan dilayan dan tidak akan dibagi pekerjaan, sedangkan pekerjaan itu di depan mata dan seterusnya dikungkung sehingga tidak cukup makan. Mana mandat rakyat? Sehingga kita bagus bagi kepada pemilihan dapatkan 170-180 kursi parlimen, by that time kerajaan akan mantap, tidak lagi berpolitik. So, saya minta kepada kerajaan yang ada sekarang ini supaya memenangi pilihan yang akan datang. Kerana perhatian yang memang betul lah. Semua Perdana Menteri perhatian memang kerajaan ini yang beri perhatian. Tapi tolonglah, janganlah rakyat di lockdown, janganlah rakyat tidak boleh bekerja. Bagilah 1-2 meja. Kedai itu buka. Bagilah 1-2 meja untuk orang minum supaya pekerja-pekerja di mana-mana tempat itu tidak akan diberhentikan sebulan 2. Okey, faham. Apa yang disebut oleh Datuk Gulam itu rintihan sebenarnya Datuk Johan tentang total lockdown sebenarnya. Bagaimana rakyat memang merasai tekanannya, dan tadi pun Datuk Johan juga sebut tentang persoalan itu. Tetapi kita kembali semula kepada persoalan yang saya sebutkan di awal tadi, Datuk, iaitu tentang indikator tentang kedudukan COVID-19 secara harian itu akan dijadikan satu indikator yang penting untuk mengubah plan pemulihan negara itu daripada fasa 1 sehinggalah ke fasa 4. Apakah Datuk Johan yakin bahawa itu boleh dicapai sebenarnya kalau kita melihat kepada situasi terkini COVID-19? Datuk, sebenarnya dari segi membawa turun nilai COVID ataupun dari segi kes harian, inilah satu perkara yang pernah dilakukan. Saya rasa kita dah mengalami beberapa fasa di mana kita dikenakan gelombang, dan dengan usaha kerajaan untuk melaksanakan PKP pelbagai rupa, ia berjaya diturunkan. Hanya isu ni dia asyik naik kembali. So antara pendekatan yang diambil dalam plan pemulihan negara, kita nak cuba elakkan opening up too much too quickly. Situasi di mana kita cuba membuka terlalu meluas dengan terlalu cepat. Dan ia akan menyumbang kepada kembali naik kes dan akan memerlukan kita pula lockdown sekali lagi. So dengan itu pendekatan yang diambil dalam apa yang diutarakan dalam plan pemulihan negara ialah supaya tiap fasa dibuat secara beransuran dan ianya berdasarkan pencapaian indikator-indikator yang disebut dari segi bilangan kes, tahap sistem kesihatan awam dan juga kadar vaksinasi. Tapi
there is also light at the end of the tunnel. Apa yang berbeza mungkin daripada situasi pada tahun lepas dan mungkin awal tahun lah, kita sudah ada program imunisasi COVID kebangsaan di mana sebenarnya kerajaan sudah dah membeli, dari segi dah menandatangani kontrak untuk membeli secukupnya untuk seluruh rakyat Malaysia. So isunya sekarang ialah pelaksanaan, tapi ia memerlukan semua rakyat juga untuk mendapatkan vaksinasi tersebut dan juga mengamalkan dari segi gaya hidup ataupun amalan penjarakan sosial dan sebagainya untuk memastikan kita tidak naik lagi. Sebenarnya boleh dibuat. Saya yakin, kerajaan yakin, saya bersama-sama kita akan berjaya. Okey. Kita rehat buat kali terakhir dan kembali nanti, walaupun tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio yang berbahagia, Datuk Johan Mahmud Marekan. Kita rehat buat kali terakhir. Apakah maksud self-lockdown? Pergerakan kawalan kendiri dilakukan secara sukarela. Keluar hanya untuk urusan penting. Keluar hanya untuk kecemasan. Tempoh sekurang-kurangnya 30 hari. 6 langkah untuk self-lockdown. Membeli barang keperluan hanya seminggu sekali sahaja. Mengisi minyak kenderaan dengan tangki penuh. Solat berjemaah 5 waktu bersama keluarga di rumah. Optimalkan pembelian secara dalam talian. Polisi zero tetamu. Cari keperluan di kedai paling hampir dengan kediaman. Terdapat 6 langkah yang perlu anda ikuti untuk memastikan proses suntikan vaksin berjalan lancar. Pastikan anda telah memuat turun, mengaktifkan dan mengemaskini maklumat peribadi di dalam aplikasi MySejahtera. Jawab semua soalan penilaian kesihatan. Baca dan fahami maklumat vaksin COVID-19 dan borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19 di MySejahtera. Anda perlu menandatangani borang tersebut di hadapan petugas kesihatan. Datang ke lokasi pusat pemberian vaksin PPV pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Bawa kad pengenalan dan telefon bimbit mengandungi aplikasi MySejahtera yang telah diaktifkan. Pakai pakaian yang sesuai untuk memudahkan suntikan, iaitu berlengan pendek atau berlengan panjang yang longgar dan boleh dilipat ke pangkal lengan. Lindung diri, lindung semua. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang pelan pemulihan negara, kelangsungan sektor ekonomi. Sesuatu yang menarik juga sebelum Datuk respon sedikit nanti kepada apa yang dibangkitkan oleh Datuk Gulam, itu tekanan rakyat terhadap apa yang dialami sekarang ni, total lockdown itu sebenarnya memberi impak. Tetapi saya ingin bertanya sesuatu yang penting jugalah kepada Datuk Johan. Kalau kita melihat kepada sasaran yang diletakkan oleh kerajaan dalam pelan pemulihan negara ini, pada bulan Oktober barulah mungkin diharapkan kita akan dapat mencapai target untuk below 500, di mana semua sektor ekonomi akan dibuka dan sebagainya. Tetapi sektor ataupun fasa yang pertama itu sekarang ini apa yang kita alami adalah fasa yang pertama. Fasa yang kedua nanti adalah awal Julai, di mana kita harap kes COVID-19 akan menurun di bawah 4,000, dan kemudiannya fase ketiga targetnya, jangkaannya ialah pada lewat bulan Ogos nanti. Tetapi ketika itu kes COVID-19 juga harus turun di bawah 2,000 kes, dan yang keempat ialah di bawah 500 kes yang dijangka pada bulan Oktober. Sekiranya apa yang diharapkan ini tidak dicapai, apa yang akan berlaku kepada pelan pemulihan negara nanti? Apakah akan ada perubahan? Terima kasih, Datuk. Itu mungkin satu poin yang agak penting. Kerajaan dalam mengumumkan pelan pemulihan negara telah menetapkan anggaran ataupun unjuran bahawa kita dapat beralih daripada fasa 1 pada fasa 2 pada awal Julai, fasa 2 ke fasa 3 hujung
Ogos atau awal September, dan selanjutnya 3 ke 4 pada hujung Oktober ataupun November. Apa yang penting nak berdasarkan trend kes harian pada masa ini, mengambil kira perangai ataupun amalan yang sedang diamalkan oleh semua, dan ia dah mencapai R0 0.87, dia menunjukkan trend yang akan mencapai di bawah 4,000 menjelang awal Julai. So isunya dah, kalau jika kita semua terus dari segi meneruskan apa yang kita laksanakan sekarang, kita akan mencapainya. Isunya jika kita dah mungkin dah berputus asa, mungkin dah cheat ataupun dah melanggarkan amalan yang ditetapkan, sasaran itu tak akan dicapai. Tapi masalahnya kalau nilai-nilai ambang tersebut tidak dicapai di bawah 4,000, supaya sistem kesihatan tidak kritikal dan mencapai. Jika tidak dicapai, ia memerlukan kita untuk melambatkan peralihan daripada fasa 1 ke fasa 2. So itu merupakan tanggungjawab kita bersama untuk menyumbang kepada pencapaian nilai ambang tersebut. Mungkin saya beri perbandingan di negara UK. Negara UK juga mengambil pendekatan yang lebih kurang sama, di mana mereka juga mempunyai sasaran untuk bertimbangkan peralihan daripada satu fasa ke fasa yang selanjutnya. Tapi baru-baru ni disebabkan lonjakan kes, dia telah mengumumkan bahawa dia terpaksa melewatkan peralihan fasa. Dan kaitan itu mungkin akan menjadi hakikat jika kita tidak kekal berdisiplin dan meneruskan. We must avoid lockdown fatigue or SOP fatigue. Kita mesti meneruskan supaya kita dapat mencapai ke hujung tahun pembukaan yang lebih menyeluruh. Saya ingin balik pada mungkin apa yang disebut oleh Datuk Gulam daripada Sabah. Saya rasa kerajaan memang sedar bahawa dalam melaksanakan PKP menyeluruh, ia membawa kemudaratan kepada ramai, dan dalam bulan Jun sahaja, fasa 1 ataupun fasa PKP menyeluruh, dia menyebabkan kehilangan nilai ekonomi ataupun KDNK yang lebih kurang 1.1 bilion sehari. Maknanya dalam satu bulan tu hampir 30 bilion kehilangan kerugian ekonomi. Daripada itu hampir 1/3 yang terkait kepada pendapatan rakyat. So daripada yang 30 bilion, hampir 10 bilion adalah kehilangan pendapatan rakyat, dan hampir 10 bilion lagi adalah kehilangan pendapatan daripada peniaga kecil, PKS. So kerajaan faham bahawa tiap kali PKP menyeluruh dilaksanakan, ia akan membawa kesan kepada golongan rakyat. Tetapi keadaan ini terpaksa dibuat seperti mana yang disebut mengambil kira peningkatan kes dan sistem kesihatan awam. Tapi dalam konteks tersebut, kita tidak boleh selama-lamanya menjalankan PKP menyeluruh. Kerajaan tidak mampu, saya rasa rakyat pun tak mampu daripada tak mencukupi dari segi pendapatannya. So dengan itu, kita semua terpaksa bekerjasama untuk memastikan nilai-nilai ambang itu dicapai supaya kita dapat membukakan ekonomi secara beransuran, supaya kita dapat juga pulang kepada tahap pendapatan yang kita dapat capai dalam keadaan ekonomi yang dapat beroperasi seperti biasa. Untuk memenuhi seperti apa yang Datuk Johan sebut, dan sekaligus juga untuk memenuhi matlamat yang ingin dicapai melalui pelan pemulihan negara, ramai yang melihat Datuk ianya perlu melakukan satu perubahan dari segi proses vaksinasi untuk COVID-19 ini. Dikatakan bahawa kita agak lambat, walaupun sekarang ini telah ada satu improvement yang cukup menggembirakan kita dari segi mereka yang telah pun menerima sekurang-kurangnya satu suntikan vaksinasi COVID-19. Tetapi mungkin proses vaksinasi itu sendiri perlu dilihat semula secara serius supaya lebih ramai lagi rakyat Malaysia mendapat vaksinasi COVID-19. Apakah Datuk bersetuju dalam soal ini? Saya rasa perkara ini telah dijelaskan panjang lebar oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Menteri Mosti. Apa yang penting kita ingatkan bahawa pada awalnya isunya ialah negara maju tak bolot dari segi bekalan vaksin, dan negara membangun seperti Malaysia jadi second class citizen lah, kita mendapatkan bekalan macam kelas kedua lah, kita dapat lebih lambat daripada negara maju. So itu melambatkan dari segi permulaan pelaksanaan vaksin. Dan dalam keadaan di mana bekalannya terhad pada awal, dalam suku pertama bekalannya masih terhad,
Dalam keadaan tersebut, kerajaan mengambil langkah untuk mengutamakan dulu. Yang pertama, dalam fasa pertama ialah barisan hadapan kesihatan, pastikan mereka dapat dulu, dan fasa itu dah selesai dan semua barisan hadapan telah selesai dibuat. Dan masih dalam keadaan di mana bekalan terhad, fasa keduanya ialah untuk memastikan keutamaan diberikan pada warga emas yang lebih berisiko dan juga mereka yang dipanggil comorbidity. Dia juga ada isu-isu kesihatan yang lain yang meningkatkan risiko mereka juga diberi keutamaan. Tetapi sekarang kita dah beralih ke fasa 3 dan dalam bulan terutamanya bulan Jun, Julai dan Ogos, kerajaan memang dah dapat login, dah dapat memastikan bahawa kita akan dapat bekalan vaksinasi yang agak tinggi, dan dengan itu dah nampak dari segi apa yang telah berjaya dilaksanakan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan MOSTI, di mana jika dibandingkan pada bulan Mei, pada awalnya mungkin tak sampai 50,000 sehari, dekat ke hujung dah 80,000, minggu lepas dah mencecah 150,000, minggu ini sudah sampai ke 200,000 dos sehari. So itulah satu peningkatan yang agak mendadak, lebih hebat daripada peningkatan kes COVID. Saya rasa itu satu pencapaian yang agak merangsangkan. Di samping itu, nampak juga kerajaan juga mengambil pendekatan yang berlainan. Ada juga di samping pada awalnya hanya diberikan vaksin di hospital awam. Sekarang juga ada mega PPV seperti macam di PWTC agaknya, di mana ramai boleh sekaligus disuntik. Ada juga untuk golongan-golongan yang mungkin tidak mudah menerima. So ada contoh seperti mana ada juga skim vaksin mobile, di mana dia bawa ke kawasan PPR. Ada juga pergi ke rumah penjagaan orang tua. Dan untuk minggu ini juga telah dimulakan program imunisasi secara kerjasama awam swasta. Di mana dibuat ada satu di Pengerang Johor bersama Minyak dan Gas. Ada satu elektronik di Lembah Kelang, ada juga satu di Pulau Pinang, di mana sektor swasta yang membiayai pusat vaksinasi dan hanya kerajaan membekalnya. So memang sudah mula dengan peningkatan bekalan. Kerajaan telah berjaya untuk meningkatkan kadar vaksinasi, dan juga dengan bertambahnya bekalan, kita dapat juga menggunakan pelbagai kaedah untuk menyampaikan vaksinasi pada yang seramai yang boleh. Tapi isunya ialah menjelang Ogos, kita mungkin dah dapat selesaikan yang 13 juta yang sudah yang berdaftar untuk vaksinasi. Isu ni lah bagaimana kita dapat yang bakinya, yang belum berdaftar, untuk mendaftar. Kerana selagi kita tak dapat imunisasi berkelompok ataupun mencapai tahap 60% vaksinasi, kita tak dapat beralih ke fasa yang terakhir, di mana kita dapat kembali balik kepada situasi di mana aktiviti ekonomi dan juga aktiviti sosial dibuka dengan lebih penuh. Okey, kita tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi Datuk Johan. Jadi pesanan terakhir anda, harapan terakhir daripada Datuk sendiri, dan saya juga nak menyentuh di sini bahawa mungkin isu ini telah pun dipolitikkan seperti biasalah. Itu sesuatu yang bukan luar biasa sebenarnya. Tetapi mungkin pandangan Datuk bahawa perlu parti-parti politik mengurangkan sedikit mainan politik dalam isu ini, kerana yang penting dalam pelan pemulihan negara ini adalah untuk rakyat sebenarnya, bukan untuk mana-mana parti politik di negara kita. Komen Datuk. Saya rasa yang penting sekali ialah dalam diumumkan pelan pemulihan negara, there is light at the end of the tunnel. Kita boleh bersama-sama berusaha sama kerajaan, rakyat dan juga sektor swasta supaya kita sama-sama mengurangkan penularan rantaian jangkitan COVID. Kita bersama-sama juga mengambil vaksinasi, dan bila kita sama-sama boleh membuat perkara tersebut, kes akan menurun, sistem kesihatan akan kukuh, dan kita dapat mencapai imunisasi berkelompok yang akan membolehkan supaya kita kembali kepada norma hidup yang sebelum ini, di mana aktiviti sosial dan juga ekonomi dapat dibuka secara sebanyak boleh. Tapi akhirnya ia memerlukan kita semua untuk bertindak dan bertabah hati untuk meneruskan perjuangan ini
demi negara yang tercinta. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Johan Mahmud Marekan kerana sudi bersama dengan kami di Ruang Bicara untuk kesekian kalinya, dan ini bukan kali terakhir saya percaya. Dan tentunya kita juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan sudah jelas apa yang disebut oleh Datuk Johan Mahmud Marekan. Untuk mencapai plan pemulihan negara, ianya memerlukan kerjasama daripada semua kita rakyat Malaysia, dan harus diingat bahawa indikator yang penting ialah untuk kita mengurangkan ataupun menurunkan wabak ataupun pandemik COVID-19 yang melanda negara kita sekarang ini. Dan untuk mencapai matlamat itu, macam Datuk Johan pesanlah, kita harus menjaga kesihatan kita, menjaga ataupun mengikuti SOP yang telah pun ditetapkan supaya kita jaga keluarga kita, dan yang penting akhirnya sebenarnya kita jaga negara kita. Jumpa lagi. Okay.